Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala maulana Rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. فنوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih memberi ruang kesempatan kepada kita untuk sama-sama berkumpul pada malam ini bagi meneruskan sesi bacaan kitab Asy-Syama'ilu Al-Muhammadiyah yang dikarang oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Kitab yang membincangkan tentang akhlak Nabi SAW, juga membincangkan tentang rupa paras baginda Nabi SAW. Jadi kita berharap dengan bacaan kitab seumpama ini mampu meningkatkan rasa kasih dan sayang kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada 3 sesi yang lepas kita telah selesai membincangkan tentang tajuk pertama dan tajuk kedua. Hari ini kita masuk tajuk yang ketiga, iaitu pada muka surat 113 dalam bahasa Arab lah. Ini tak bukan silap. 104. Tajuk yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Babu ma jaa fi sya'ri aw sya'ri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab pada menceritakan tentang rambut Nabi alaihi salatu wasallam. Pada sudut panjang, pada sudut berapa banyak rambut Nabi. Boleh? Dalam bahasa Arab macam saya sebut tadi, boleh baca sya'arun dan sya'arun. Ain tu boleh bagi atas ataupun dimatikan. Contoh, Al-Imam Ibnul Arabi mengatakan rambut di kepala itu zinah, perhiasan. Tinggalkan dan biarkan rambut itu terus berada di kepala sunnah. Dan mencukurnya dianggap sebagai bid'ah. Dalam Syarhul Al-Masabih disebut Nabi tidak mencukur rambut baginda pada tahun-tahun hijrah, melainkan pada tahun Hudaibiyah, pada Umratul Qadha, pada Hajjatul Wada'. Tu 3 tempat Nabi cukur rambut. Dan Nabi tidak memendekkan rambut melainkan sekali sahaja. Contoh, jadi kita baca wa bihi ilaihi qala haddatsana Ali bin Hujr anba'ana Ismail bin Ibrahim an Humaid an Anas bin Malik qala, daripada Sayyidina Anas bin Malik telah berkata, kana sya'ru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila nisfi udhunai. Adalah rambut Nabi alaihi salatu wasallam sehingga separuh telinganya. Boleh. Masuk sehingga separuh telinganya ialah daripada depan. Dia tarik, tak, maka sampai separuh telinga. Ini telinga separuh lah. Tidak menafikan apa yang telah kita bincangkan sebelum ni, rambut Nabi ada kala sampai ke bahu. Sebab apa? Sebab sampai ke bahu tu dalam satu keadaan. Separuh telinga dalam keadaan yang lain. Sampai ke cupang telinga itu keadaan yang lain. Boleh? Dan diriwayatkan oleh mungkin sahabat yang sama atau sahabat yang berlainan bila mana mereka melihat perkara tersebut. Jadi tidak ada pertembungan lah. Hadis nombor 25. Hadatsana Hannad ibnu As-Sari, hadatsana Abdul Rahman ibnu Abi Zinad an Hisham ibni Urwata an abihi
daripada Sayyidina Hisham ibn Urwah, daripada ayahnya iaitu Sayyidina Urwah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, iaitu isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah berkata, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin, kana lahu sya'arun fawqa al-jummah wa duna al-wafrah. Sayyidatina Aisyah berkata, adalah aku mandi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mandi kat sini yang lebih layak dengan rasa malu yang wujud dalam diri Nabi dan juga Sayyidatina Aisyah. Mereka mandi dalam keadaan berpakaian lah, bukan dalam keadaan tidak berpakaian. Boleh? Kalau kita sebut tidak berpakaian sekalipun, tetap tidak berlakunya melihat kemaluan masing-masing dan aurat masing-masing. Tak, sebab ada juga dalam riwayat lain daripada Sayyidatina Aisyah sebut ma ra'aitu minhu wa la ra'a minni. Maknanya Nabi tak tengok apa yang ada pada badan aku, iaitu kemaluan, begitu juga aku tidak melihat apa yang ada pada badan Nabi. Jadi daripada situ kita sebut Sayyidatina Aisyah mandi dengan Nabi dalam keadaan berpakaian, maknanya menutup aurat lah, ataupun ada tabir menutup aurat lah. Okey. Jadi aku mandi bersama dengan Nabi min ina'in wahid, daripada satu bekas. Wa kana lahu sya'arun ataupun sya'run, dan adalah baginda Nabi itu mempunyai rambut fauqal jummah, fauqa al-jummah wa duna al-wafrah. Apa makna fauqal jummah wa duna al-wafrah? Maksudnya lah lebih daripada jummah dan kurang daripada wafrah. Jummah sampai ke apa? Bahu. Mana sampai kepada bahu. Wafrah kita sebut sebelum ni sampai ke cuping telinga. Jadi kurang daripada wafrah, lebih daripada jummah. Mana tengah-tengah ni. Yang kita sebut sebelum ni namanya ialah limmah. Boleh? Itu maknanya. Kemudian hadis nombor 26. Haddatsana wa bi ilahi qala haddatsana Ahmad ibn Mani' qala haddatsana Abu Qatanin haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq an al-Bara' ibn Azib qala, daripada Sayyidina Al-Bara' bin Azib telah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marbu'a. Nabi ini tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek, tapi lebih hampir kepada panjang, iaitu tinggi. Bu'aida ma bainal mankibain, iaitu Nabi punya dada bidang. Jauh antara dua mangkib, dua bahu, bidang lah. Tapi ditakbirkan dengan bu'aida. Bu'aida ni isim tasghir. Nak beritahu jauh tu ataupun bidang tu taklah terlalu bidang sampai nampak buruk tak. Comel, sederhana. Tadi ada riwayat kata ba'id, ada kata bu'aida. Yang kata bu'aida tu nak bagi tahu luas ataupun jauh antara dua bahu tu tidaklah terlalu jauh sampai nampak buruk dan jelek. Tidak. Tapi comel dan sempurna alaihi salatu wassalam. Bidang dada Nabi. Fakalat jummatuhu tadribu syahmata udunai. Dan adalah jummah Nabi. Adalah jummah Nabi. Tadribu syahmata udunai. Mengenai cuping telinga. Jummah kat sini maknanya apa? Yang kita bincang sebelum ni, jummah ialah rambut yang kena bahu. Tapi sebut kat sini, jummah itu memukul ataupun mengenai cuping telinga. Jadi, apa maksudnya? Adakah di sini Sayyidina Al-Bara' bin Azib cerita rambut Nabi itu sampai ke bahu, ataupun beliau cerita rambut Nabi itu sampai ke cuping telinga? Jawapannya ialah sampai ke bahu. Cuma bila sampai ke bahu, rambut tu dia akan kena juga pada cuping ni sebelum sampai ke bahu. Sebab tu disebut wakalat jummatuhu tadribu syahmata udhunai. Rambut Nabi yang panjang yang kena ke bahu tu kena juga pada cuping telinga. Mungkin tutup cuping telinga ni sebelum sampai ke
Anas SAW apa sehingga sampai ke bahu. Nah, begitu cara nak terang lah. Jadi tak ada pertembungan apalah. Hadis nombor 27, wa bi ilaihi qala haddatsana Muhammad ibnu Bashar haddatsana Wahb ibnu Jarir ibnu Hazim qala haddatsani abi an Qatadah qala, daripada Sayyidina Qatadah, beliau berkata, qultu li Anasin, aku berkata kepada Sayyidina Anas, kaifa kana sya'ru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana, ini tanya Sayyidina Qatadah, bagaimanakah sifat rambut Nabi alaihi salatu wassalam? Maka dijawab oleh Maulana al-Imam Sayyidina Anas, qala lam yakun bil ja'di wala bis sabti. Ini kita banyak kali dah ni. Tak, rambut Nabi tidaklah terlalu kerinting, tidak juga terlalu lurus. Malah rambut Nabi ikal mayang, lurus dan ada ombak-ombak. Kana yablughu sya'ruhu syahmata udhunai, dan adalah rambut Nabi itu sampai kepada cuping telinga. Faham? Boleh. Nah, kalau tengok dalam syarah dia sebut kebanyakan rambut Nabi sampai ke cuping telinga. Tidak dinafikan rambut yang lebih panjang tu sampai juga ke bahu. Macam syarahan sebelum ni lah. Nah. Hadis nombor 28, qala wa bi ilai qala haddatsana Muhammad ibnu Yahya ibni Abi Umar haddatsana Sufyan ibnu Uyainah an ibni Abi Najih an Mujahidin an Ummi Hani'in binti Abi Talib qalat, daripada Mujahid daripada Ummi Hani bin Abi Talib. Maknanya Ummi Hani di sini ialah Allahumma salli Muhammad, adik-beradik kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Boleh? Ummu Hani binti Abi Talib. Maka beliau merupakan adik-beradik kepada siapa? Kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi daripada Ummu Hani, beliau berkata, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah qadmatan wa lahu 4 ghadaira. Nabi telah datang ke Makkah wa lahu 4 ghadaira, dan bagi Nabi ada 4 tocang. Kalau kita buka dalam Google, ada sebahagian masyayikh dia buat style dan cara Nabi tocang. Faham tak? Depan, 2 tu kat depan, 2 lagi tu kat belakang telinga. 4 tocang. Arba'u ghadair bermakna 4 tocang. Okey. Bila Nabi buat tocang ni? Bila masuk ke Mekah. Faham tu? Berapa kali pula Nabi masuk ke Mekah? Ada 4 kali. Selepas Nabi hijrah ke Madinah, Nabi masuk ke Mekah ada 4 kali. Pertama ketika mana Umratul Qada. Kedua ketika mana Qudumu Al-Fatah, mana ketika mana Fathu Makkah. Yang keempat ketika mana Umrah Al-Ji'ranah, maknanya Nabi pergi umrah dan Nabi ihram di Ji'ranah. Kemudian Nabi datang juga ketika mana Hajjatul Wada', ni 4 kali. Itu selepas hijrah Nabi ke Mekah selama 4 kali. Faham tu? Nah. Dalam hadis ni Nabi datang tu ketika mana Fathu Makkah. Nabi datang ketika mana Fathu Makkah. Dalam keadaan Nabi pakai 4 tocang. Rambut Nabi dah ditocangkan, depan ni 2, depan ni 2. Sebab apa? Nak jaga diri daripada debu. Boleh jadi waktu tu ada orang nak serang ke apa ketika Fathu Makkah. Jadi mudah juga untuk berperang sebab rambut tu ditocangkan. Jadi harus untuk kita lelaki pakai tocang, tak ada masalah. Terus haddatsana wa bi qala haddatsana Suwaid bin Nasr qala haddatsana Abdullah ibn al-Mubarak an Ma'mar an Sabit al-Bunani an Anas, daripada Sabit al-Bunani daripada Sayyidina Anas telah berkata, anna sya'ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ila ansafi udhunai, adalah rambut Nabi sehingga ke separuh telinga. Syarahannya telah kita sebut pada awal-awal kelas hari ini. Nah. Hadis 30. Qala haddatsana Suwaid ibn Nasr qala haddatsana Abdullah ibn al-Mubarak an Yunus ibn Yazid an Zuhri haddatsana Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utbah an Ibn Abbas, daripada Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhu,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasdulu sya'rah ataupun yasdilu sya'rah, adalah Nabi melepaskan rambutnya, melepaskan ke seluruh arah, bahagian tepi, bahagian belakang. Boleh? Itu mana yasdulu sya'rah, Nabi melepaskan rambutnya di sekeliling rambut, di sekeliling kepala Nabi. Nah, wa kana al-musyrikuna yafriqun atau yafruquna ru'usahum, dan adalah puak-puak musyrikun Makkah tak membelah rambut mereka. Yes, adat mereka belah. Rambut belah lah. Sebahagian ke kanan, sebahagian ke kiri. Itu musyrikun. Boleh? Nah. Wa kana ahlul kitab yasduluna ru'usahum, dan adalah ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, mereka melepaskan rambut-rambut mereka. Melepas mana? Lepas bahagian seluruh jihad, seluruh arah. Nah. Kana yuhibbu muwafaqata ahli alkitab fi ma lam yu'mar fihi bi syai'. Dan adalah Nabi tu suka mengikut apa yang dibuat oleh ahli alkitab pada perkara yang Nabi tidak diperintahkan padanya, dengan perintah yang wajib ataupun perintah yang sunat. Maknanya Nabi kalau tidak ada perintah daripada Allah Ta'ala suruh berbeza dengan Yahudi, tak sama ada arahan tu wajib ataupun sunat, maka Nabi akan tiru dan cuba ikut ahlul kitab. Kalau ada larangan, Nabi tak buatlah. Larangan untuk sama. Mana Allah Ta'ala larang Nabi daripada mengikuti pada sudut ni, Nabi tak buat. Ataupun ada arahan, sebagai contoh suruh ikut, Nabi buat. Tapi kalau tidak ada arahan daripada Allah Ta'ala untuk mengikut ataupun untuk tidak mengikut, maka Nabi lebih suka untuk mengikut ahlul kitab. Pasal apa? Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, Nabi suka muwafaqah dengan ahlul kitab Yahudi pada mula-mula Nabi datang ke Madinah, adalah untuk menarik hati puak-puak Yahudi ni supaya memeluk Islam. Maknanya puak-puak Yahudi ni bila tengok Nabi, lah Nabi kita ni ataupun Muhammad ni rambut ikut kita, jadi mudah nak bergaul, mudah nak duduk dekat, nak mari dengar ceramah dengan lagu mana, akhir sekali peluk Islam. Itu tujuan Nabi apa? Meniru style rambut ahlul kitab, iaitu melepaskan rambut, tidak membelah tengah. Boleh? Tapi bila mana perkara itu tidak memberi manfaat kepada dakwah Nabi, mana Nabi tiru pun puak-puak ni degil semacam bebal. Tak. Maka pada akhirnya Nabi kembali membelahkan rambut. Nabi tak tiru dah puak-puak Yahudi ni. Jadi awalnya Nabi tiru. Masa mula-mula datang ke Madinah, nak tarik jiwa dan hati puak-puak ni. Tapi degil juga. Maka akhir sekali Nabi membelahkan rambut. Nah. Betul? Nah. Sebab tu disebut thumma faraqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sah. Kemudian Nabi membelahkan rambut Nabi. Boleh? Maknanya sebahagian ke kanan, sebahagian ke kiri. Okey, apa hikmah belahkan rambut? Disebut oleh sebahagian ulama, hikmahnya ialah bila kita belahkan rambut ni, ianya lebih bersih dan lebih jimat ketika mana nak basuh. Jimat guna air lah. Rupanya kalau kita membiarkan rambut tu jatuh pada seluruh arah. Dan juga padanya tidak ada musyabahah bin nisa'. Perempuan biasanya rambut lepas, tak ikut dance sekali. Jadi bila kita belah, kita dah berbeza dengan perempuan. Dalam kitab Al-Matamih mengatakan hadis ini menunjukkan ke atas dua-dua perkara ni harus. Sama ada kita lepaskan rambut ataupun kita belahkan rambut. Cumanya belah itu lebih afdal. Kerana Nabi
pada asalnya melepaskan, tapi di akhir sekali, akhirul amr, Nabi belahkan rambut. Jadi belah itu lebih comel. Faham tu? Nah. Kemudian hadis 31. Haddatsana qala wa bihi qala haddatsana Muhammad ibnu Bashar haddatsana Abdul Rahman ibnu Mahdi an Ibrahim ibnu Nafi' al-Makki an ibni Abi Najih an Mujahidin an Ummi Hani'in qalat, daripada Ummi Hani. Sama ni, iaitu adik-beradik kepada Maulana Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Ummu Hani. Qalat, beliau berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam za dhafaira arba'in. Aku melihat Nabi pemilik kepada 4 tocang. Tu. Faham tu? Jadi hadis ni boleh jadi sama dengan hadis sebelum. Iaitu berlaku ketika mana Nabi masuk ke Mekah, Fathu Makkah. Ketika Fathu Makkah. Boleh jadi juga hadis ini berlaku pada waktu yang lain. Jadi ada waktu lain Nabi buat 4 tocang. Dalam waktu yang lain pula Nabi buat 4 tocang lagi. Jadi dua situasi lah, dua kejadian. Dua kejadian yang berbeza. Jadi daripada hadis ini kita faham harus bagi lelaki untuk buat tocang. Bukan tocang ni khusus untuk perempuan. Sekalipun menjadi kebiasaan di banyak negara, tocang perempuan je buat. Tak ada masalah. Masih kita boleh dibenarkan untuk buat tocang. Faham tu? Wallahu a'lam. Yang saya faham sebahagian lah. Kat belakang ni tak tocang kot. Dia ambil bahagian ni tak depan. Bahagian belakang ni tak belakang telinga. Belakang betul ni, rambut ni mungkin lepas juga ke belakang. Wallahu a'lam. Adakah 4 tocang tu Nabi ambil daripada seluruh rambut? Jadi 4 tocang. Tapi bukan tocang naik ke atas lah, tocang jatuh ke bawah lah. Maknanya, tak? Gitu. Wallahu a'lam. Tu tak berani nak sebut. Nah. Kemudian habis dah tajuk nombor 3, iaitu bincang tentang rambut Nabi. Kita masuk pula babu ma ja'a fi tarajjuli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa makna at-tarajjul ataupun at-tarjil? Makna at-tarajjul dan at-tarjil ialah menyikat rambut, mencomelkan rambut. Jadi sekarang ni nak bincang tentang Nabi mencomel dan mencantikkan rambut, Nabi menyikat rambut. Boleh? Ya Allah. Hadis 30. Wa bihi qala haddatsana Ishaq ibn Musa al-Ansari haddatsana Ma'nu bin Isa haddatsana Malik bin Anas an Hisham bin Urwata an Abi an Aisyah radhiyallahu anha qalat, daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah berkata, kuntu urajjilu ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana haidun. Aku menyikat rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan aku sedang haid. Boleh? Di sini sebut kuntu urajilu ra'sa, aku menyikat kepala Nabi. Biasa kita sikat kepala ke rambut? Biasa-biasalah kita sikat kepala ke rambut? Kita sikat rambut. Kepala orang tak sikat. Orang sikat rambut yang di kepala. Cuma dalam hadis ni disebut kuntu urajilu ra'sa, adalah aku menyikat kepala. Ini majas apa ni? Majas mursal. Kita sebut tempat, iaitu kepala, tapi kita kehendaki daripada tempat itu barang yang ada kat tempat itu, iaitu rambut. Faham tak? Kita sebut aku menyikat kepala, tapi yang kita kehendaki ialah aku menyikat apa yang ada di kepala, iaitu rambut. Boleh? Jadi aku menyikat rambut kepala baginda Nabi SAW sedangkan aku haid. Jadi daripada sini ulama sebut tangan orang yang haid suci. Sebab tu tangan boleh buat sikat rambut. Malah kat sini Sayyidatina Aisyah sikat rambut Nabi lagi. Begitu juga badan-badan orang yang haid. Selain daripada kemaluan yang kena darah, semua sekali suci. Kemaluan saja yang bernajis sebab dia dah darah.
Juga dalam hadis ini kita dapat faedah perempuan bila sedang haid boleh bergaul dengan lelaki. Bergaul kat sini maknanya tidur sekali, makan sekali, borak sekali. Boleh? Dan sangat wajar bagi perempuan khidmat sendiri untuk suami dia. Sebahagian isteri bila dia banyak duit, dia upah orang. Dan untuk buat tu, buat ni. Mungkin tak ada masalah. Cumanya bila berkait dengan suami secara khusus, biar kamu yang buat. Contoh gosok baju suami. Tak masak untuk suami. Benda-benda lain yang tidak berkait rapat dengan suami sangat, yang tu mungkin boleh orang gaji tolong buat. Itu lebih baik lah. Itu lebih baik. Nah, sebagaimana Sayyidatina Aisyah buat pada suami beliau. Iaitu baginda Nabi SAW. Hari ini kita mana sebut lah. Nanti perempuan dengan tim dia memaki saya. Saya tak nak sebut kes apa nama yang berlaku di media sosial hari ni. Siang ikan. Tak apa insyaAllah. Nanti kita buat kelas siang ikan insyaAllah. وبه قال حدثنا يوسف ابن عيسى حدثنا وكيع حدثنا الربيع ابن صبيح عن يزيد ابن أبان هو الرقاشي عن أنس بن مالك قال daripada Sayyidina Anas bin Malik beliau berkata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru dahna ra'sih adalah baginda Nabi alaihi salatu wasallam memperbanyakkan meminyakkan rambut. Ini pun samalah dahna ra'sih, maknanya dahna sya'ri ra'sih. Nabi memperbanyakkan minyak rambut. Bukan minyak kepala tak, meminyakkan rambut. Nah. Faham? Kat bawah tu ada faedah lughawiyah, faedah bahasa. Dia kata kalau baca ad-dahnu dal tu bagi atas, itu maknanya perbuatan. Perbuatan kita mengikat, kita letak minyak pada rambut tu panggil ad-dahnu. Tapi kalau baca ad-duhnu, itu minyak. Minyak tu kita panggil ad-duhnu dengan dham. Boleh? Nah. Jadi kat sini maknanya apa? Yuksiru dahna. Nabi memperbanyakkan meminyakkan rambut. Jadi dahna kat sini bukan makna minyak, tapi dahna kat sini dengan makna perbuatan, iaitu meminyakkan rambut. Faham? Nah. Okey, dalam hadis yang lain Nabi larang daripada kita ni lelaki lah terlalu fokus pada ataupun terlalu memperbanyakkan berminyak pada rambut. Jadi macam mana kita nak himpun dua hadis tu? Hadis ni kata Nabi memperbanyakkan meminyakkan rambut. Dalam hadis yang lain Nabi larang memperbanyakkan meminyakkan rambut. Tak. Malah Nabi suruh riban, mana jarang-jarang meminyakkan rambut, jangan selalu. Nah, cara nak himpunkan ialah Nabi memperbanyakkan meminyakkan rambut Nabi itu pada satu waktu tertentu. Tak dinafikan pada waktu-waktu yang lain Nabi hanya meminyakkan dengan kadar yang sedikit. Jarang-jarang. Bukan tiap hari. Jadi ada waktu tertentu Nabi mungkin kerap sikit meminyakkan rambut Nabi. Tapi dalam waktu-waktu yang lain tak. Nabi jarang-jarang meminyakkan rambut baginda Nabi SAW. Kat sini sebut banyaklah. Dalam hadis ini kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru dahna ra'sih wa tasrih lihyatihi, dan Nabi juga banyak menyisir dan mengikat apa nama ni lihyah, janggut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yukthiru al-qina', dan Nabi memperbanyakkan al-qina'. Al-qina' ini ialah kain yang diletak di atas kepala selepas kita minyakkan kepala. Supaya apa? Supaya bila kita pakai kopiah kita tidak kena minyak. Bila kita pakai serban, maka serban kita tak kena minyak. Kalau perempuan kita panggil apa? Anak tudung tak? Lelaki panggil al-qina'. Dalam bahasa Arab al-qina'. Bahasa Melayu Allah Alam. Alas lah, alas. Lapik. Supaya kita punya kopiah, kita punya serban tidak kotor dengan minyak.
hatta ka'anna thawbahu thawbu zayyat. Sehingga disebut kat sini hatta ka'anna thawbahu, sehingga seolah-olah thawbahu, pakaian Nabi. Pakaian kat sini maknanya apa namanya tadi, al-qina' tu sendiri. Boleh? Pakaian kat sini makna al-qina' tu sendiri thawbu zayyat. Jadi disebut sehingga al-qina', pelapik tadi tu, kain yang diletak di atas kepala itu seperti pakaian tukang minyak. Nak katanya banyak minyak dekat apa nama tu, pelapik tu, kain lapik tu. Nak tunjuk Nabi banyak pakai minyak. Tu boleh. Nah, mana salatu wassalam. Nah, terus. Hadis 34. Wa fi ilaihi qala haddatsana Hannad ibnu As-Sari qala haddatsana Abu al-Ahwasi an Ash'asa ibni Abi Sya'tha an Abih عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمم في طهوره إذا تطهر وفي ترجله إذا ترجل وفي انتعاله إذا انتعل. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, sesungguhnya Nabi SAW suka mendahulukan belah kanan selagi mana Nabi mampu. Kat sini disebut la yuhibbu tayammuna, Nabi ni suka sangat untuk mendahulukan kanan fi tahurih, dalam bersuci, sama ada mandi wajib ataupun berwuduk. Faham tak? Wuduk belah kanan ni lah, tangan kanan, lepas tu baru kiri, kaki kanan dulu baru kiri. Ada anggota lain, contoh muka serentak, melainkan muka dia bapak besarnya, jadi satu ni tak lepas dah. Satu cebok ni tak lepas nak buat satu muka. Maka dia dahulukan kanan dulu, lepas tu baru kiri. Tapi kebanyakan orang sekali je, serentak. Ni tengok telinga serentak, jangan kanan dulu baru kiri, tak. Kepala serentak. Jadi tangan dengan kaki, yang tu kanan dulu baru kiri. Mandi wajib juga dahulukan belah kanan. Tak. Belah kanan sini. Nah. Allahumma salli ala Muhammad. Belah kanan sini daripada mula-mula kepala, lepas tu kanan sampai ke kaki. Lepas tu kiri pula sampai ke kaki. Lepas tu belah belakang kanan sampai ke kaki, lepas tu belah kiri sampai ke kaki. Nah, kita letak tukar dengan memandikan jenazah. Rasa gitu dah. Boleh? Lepas tu ada faedah lughawiyah, faedah sudut bahasa sikit bawah tu saya sebut. Tahur, tuhur. Dua-dua ni riwayat. Ada riwayat. Nah, apa makna tahur dengan baris atas ta, tahur? Kalau tahur maknanya ialah air yang kita buat bersuci tu, kita panggil tahur. Contoh air ni. Saya buat bersuci dengan air ni, berwuduk ke apa, air ni panggil tahurun, ta bagi atas. Boleh? Kalau tuhur perbuatan. Perbuatan dia berwuduk tu panggil tuhur. Solat sedang tuhur, sedang bersuci. Contoh. Jadi kat sini disebut dalam hadis, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhibbu tayammuna fi tahuri. Adalah Nabi SAW sangat suka mendahulukan kanan fi tahuri. Tahur maknanya air. Air tu buat bersuci. Air ni mana boleh kanan kiri dulu air. Faham tak? Air mana kanan kiri. Kanan kiri bersuci tu, perbuatan bersuci tu baru kanan dulu, baru kiri. Air tak ada. Kanankan air dulu. Kita mengkanankan air, betul mengkiri, tak ada. Jadi kat sini kena takdirkan mudhaf. Kita sebut fi isti'mali tahuri. Nabi suka mendahulukan kanan pada menggunakan air. Bila mana Nabi bersuci. Gitulah ceritanya. Wa fi tarajjulihi idza tarajjal. Dan juga ketika mana Nabi menyikat rambut, maka Nabi dahulukan belah kanan. Begitu kalau Nabi nak meminyakkan rambut, kanan dulu baru kiri. Ni, janggut. Kanan dulu baru kiri. Wa fi inti'alihi idzan ta'ala. Begitu juga ketika mana Nabi nak pakai selipar, Nabi pakai kanan dulu barulah kiri. Faham? Okey.
Dia ulama ada sebut satu kaedah. Apa kaedahnya? Istihbabul bida'ati bil yamin fi kulli ma kana min babi takrim wa ma kana bididdih fastuhibba fihi tayasur. Mana setiap perkara yang molek, yang mulia, maka kita dahulukan belah kanan. Tapi kalau benda tu tak comel, kita dahulukan belah kiri. Ini semua dah faham lah, ma'ruf dah. Masuk tandas ke belah kiri dulu, masuk pasar raya ke, masuk pasar ke, masuk bank riba ke, kaki kiri dulu langkah. Boleh? Nah. Selesai. Hadis 35. Wa bi ilai qala haddatsana Muhammad ibn Bashar haddatsana qala haddatsana Yahya ibn Sa'id an Hisham ibn Hassan an al-Hasani an Abdullah ibn Mughaffal qala, daripada Sayyidina Abdullah ibn Mughaffal, sahabat Nabi ya. Nah. Qala, telah berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an at-tarajjuli illa ghibba. Ini hadis. Nabi melarang daripada merawat rambut, menyematkan rambut, meminyakkan rambut, illa ghibba, melainkan jarang-jarang. Boleh? Sebab apa Nabi larang? Mana setiap hari duduk di depan cermin, sejam setengah jam, 20 minit. Sebab perkara tu, iaitu melazimi menyikat rambut, meminyakkan rambut, tak terlalu bersibuk pada perkara itu, menunjukkan dia itu terlalu fokus dan terlalu menyibukkan diri dalam bab perhiasan dan kesenangan. Dan itu kurang sesuai lah. Tak. Melainkan kalau perempuan tak ada masalah. Memang dia disuruh untuk bercantik-cantik. Kena comel lah depan suami. Tak. Supaya suami tak cari nombor 2, tak cari nombor 3, tak cari nombor 4. Boleh? Kena comel depan suami. Dia nak pergi pasar je comel. Duduk rumah, Masya Allah, tabarakallah. Faham tak? Bau ketiaknya, gigi kuningnya, mulutnya tersambung. Banyak sangat. Ya Allah. Wa bi ilai qala haddatha al-Hasan ibn Arafata haddathana Abdus Salam ibn Harb an Yazid ibn Abi Khalid an Abil Ala al-Audi an Humaid ibn Abdul Rahman an rajulin min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yatarajjalu ghibba. Daripada Humaid bin Abdul Rahman, daripada seorang pemuda daripada sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi kat sini tidak disebut nama. Disebut daripada seorang pemuda daripada sahabat Nabi. Siapa pemuda tu? Tidak disebut nama. Cumanya walaupun tak disebut nama, ia tidak menjadi sebarang masalah sebab semua sahabat Nabi ni orang yang adil. Faham tak? Walaupun ada sebagian ulama kata beliau ialah Al-Hakam ibn Amr, ada kata Abdullah ibn Sarjis, ada kata Abdullah ibn Mughaffal. Jadi apa yang disebut oleh sahabat Nabi ni? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatarajjalu ghibba, adalah Nabi alaihi salatu wasallam merawat rambut itu secara kadang-kadang, jarang-jarang, sekejap buat, sekejap tinggal, sekejap buat, sekejap tinggal, wahakala. Boleh? Sebab kalau terlalu fokus, dia lebih kepada membazir masa lah pada perkara yang tak sewajarnya lah untuk lelaki, perempuan okey. Okay. Seterusnya kita masuk tajuk nombor 5. Boleh? 20 minit lagi sempat lah. Tajuk nombor 5 berkaitan dengan uban baginda Nabi SAW. Babu ma ja'a fi syaibi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa bab uban ini dikemudiankan berbanding dengan bab at-tarajjul? Jawapannya ialah tadi tarajjul, menyikat rambut, yang itu perbuatan kita boleh tiru. Sebab tu didahulukan. Adapun uban ni benda yang kita tak boleh nak tiru. Faham tak? Kalau ada uban kita, kalau tak ada. Sebab tu didahulukan bab at-tarajjul. Kemudian barulah ada bab asy-syai', bab uban. Okay, sebelum tu lagi ada bab
apa dia? Yang kita bincang mula-mula tadi, bab rambut. Jadi bab rambut Nabi, lepas tu bab Nabi menyikat rambut, meminyakkan rambut, kemudian bab uban. Kenapa bab rambut duduk mula-mula? Ha? Munasabahnya adalah kerana bincang bab rambut dulu, barulah kita bincang apa yang berlaku pada rambut tersebut, daripada sikatan, daripada uban yang timbul, yang muncul. Itu. Ada ulama kita boleh susun tajuk tu, dia susun dalam keadaan sedar lah, bukan ikut dan. Nah. Wa bi ilai qala haddatsana Muhammad ibn Bashar qala haddatsana Abu Dawud qala haddatsana Hammam an Qatadah qala, daripada Sayyidina Qatadah, beliau berkata, qultu li Anas bin Malik, aku berkata kepada Sayyidina Anas bin Malik, hal khadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Qatadah bertanya kepada Sayyidina Anas bin Malik, adakah Nabi menginaikan rambut? Inai ni maknanya mengubah putih yang ada pada rambut tu ataupun pada janggut kepada warna lain, warna merah tu. Faham tak? Jadi ditanya soalan itu oleh Sayyidina Qatadah kepada Sayyidina Anas. Qala, maka Sayyidina Anas pun jawab, ya, lam yablugh dzalika. Tidak sampai ke peringkat itu. Maknanya uban Nabi ni sikit, tidak sampai ke peringkat perlu diinaikan. Itu jawab Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu. Nah, mising. Nah. Inna ma kana sya'in fi sudghai. Jadi Sayyidina Anas pun cerita, Nabi ubannya tak terlalu banyak, sikit, sehingga tidak perlu kepada inai. Kat mana uban tu? Inna ma kana syai'an fi sudghai. Adalah uban itu ada sedikit pada sudghai. Sudghai tu kat sini. Sini. Dekat sini sikit. Boleh? Walakin Abu Bakar radhiyallahu taala anhu khadaba bil hinna wal katam. Tapi Sayyidina Abu Bakar memakai inai, menggunakan hinna. Hinna ni inai lah, pokok inai tu. Wal katam, katam ni sejenis pokok, yang padanya ada kemerah-merahan. Mana kalau kita pakai tu, maka kita punya rambut yang merah tu akan jadi, rambut yang putih tu akan jadi merah. Boleh? Jadi sebab apa disebut akan tetapi Sayyidina Abu Bakar memakai inai? Sebabnya ialah kerana umur Sayyidina Abu Bakar ni dekat dengan Nabi. Dalam keadaan Sayyidina Abu Bakar dah perlu kepada inai untuk memerahkan rambut, tapi Nabi masih belum perlu kepada perkara tersebut. Maksudnya Allah Ta'ala jaga Nabi daripada terlalu banyak inai. Boleh? Nah, alaihi salatu wassalam. Sebab sedikit sebanyak perempuan bila tengok orang yang ada uban ni, dia rasa tak suka. Jadi bila ada perempuan tak suka kat Nabi, atau isteri Nabi tak suka, maka boleh jatuh kufur. Jadi dengan rahmat kasih sayang Allah Ta'ala jaga Nabi daripada beruban yang sangat banyak. Tak. Yang akhir sekali isteri Nabi tak benci lah. Jadi rahmat Allah Ta'ala kepada isteri Nabi supaya tidak membenci sehingga menyebabkan jatuh kufur. Faham tu? Nah. Lepas tu dalam syarah disebut Sayyidina Abu Bakar ni pakai al-hinna dan al-katam tu segentak, ataupun sekejap pakai al-hinna, sekejap pakai al-katam. Imam Al-Qustullani mengatakan al-katam semata-mata tak boleh menyebabkan rambut jadi hitam yang hampir kepada merah. Sedangkan menghitamkan rambut haram. Tak, kita bila rambut kita dah putih, haram kita inaikan. Jadi haram kita inaikan dengan hitam. Hukumnya haram. Melainkan untuk tujuan jihad, nak berjihad, maka kita hitamkan rambut supaya musuh nampak muda-muda tentera Islam ni, umur 18, 25, 30 muda. Jadi mereka pun takut. Tak, kalau mari hak jenis putih dah kepala, kena gelak je lah. Jadi atas tujuan jihad boleh. Selain daripada itu tidak dibenarkan.
Jadi kalau pakai al-katam semata-mata menyebabkan hitam. Tapi kalau pakai inai semata-mata menyebabkan merah. Jadi kata Imam Al-Qustullani, tak salah untuk kita sebut Sayyidina Abu Bakar guna dua-dua tu serentak. Adunkan sekali sehingga rambut dia tu duduk di antara hitam dan merah. Nak kata hitam tak? Jadi tak haram lah. Faham tu? Ya Allah, tak ada masalah. Khair. Kemudian hadis seterusnya dalam 15 minit lagi. Wa bi ilai qala hadatsana Ishaq ibn Mansur wa Yahya ibn Musa qala hadatsana Abdul Razzaq an Ma'mar an Thabit an Anas bin Malik. Daripada Sayyidina Thabit, daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu telah berkata, qala ma adattu fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lihiyatihi illa 14 sya'ratan bayda'a. Tidaklah aku mengira kepada kepala baginda Nabi SAW dan janggutnya, melainkan 14 uban, 14 bulu yang putih, uban lah. Faham tu? Dalam riwayat yang akan datang ni akan disebut riwayat Ibnu Umar. Uban Nabi ada 20, lebih kurang 20. Ada pertembungan tak? Sini sebut 14. Lepas tu Sayyidina Ibnu Umar kata lebih kurang 20, nahwan min 20, lebih kurang 20 gitu. Ulama sebut tidak ada pertembungan sebab 14 ni tak, kita boleh sebut dia tu lebih kurang 20. 14, nama lain bagi 14 adalah lebih kurang 20. Sebab apa? 14 tu dah lebih daripada separuh 20. Separuh 20 apa? 20, separuh dia 10. 14 tu dah separuh 10 tu. Maka tidak ada masalah. Tak ada pertembungan insya-Allah. Cumanya hadis ini ada pertembungan dengan hadis riwayat Imam Baihaqi daripada Sayyidina Anas, yang mana menyebut pada kepala dan lihyah Nabi, janggut Nabi ada 17 ataupun 18 uban. 17 ataupun 18 uban. Jadi macam mana kita nak gabungkan? Cara mudah je nak gabung, iaitu berbeza waktu. Mungkin seorang sahabat tengok waktu tu baru ada 14. Seorang lagi tengok waktu tu dah ada 18. Wah, kata. Ataupun cara nak jawab ialah yang kata 14 ni, iaitu Sayyidina Anas, dia kira 14. Tapi sebenarnya rambut yang beruban tu ada 17. Tapi dia tak kira sampai 17. Dia tak kira sampai 18. Maka dia katalah berapa? 14. Faham tak? Itu sebahagian ulama sebut lagu tu, cara nak himpunkan. Yang Sayyidina Anas sebut 14 ni sebab dia kira sampai 14. Lepas tu rambut tu memang 14. Tak. Rambut tu 17. Ataupun 18 yang beruban tu. Jadi pada realitinya, wakilnya 17 ataupun 18. Tapi yang dia kira 14 saja, ada baki yang tak dikira. Yang tak dikira tu tidak dikhabarkan. Dia hanya maklum apa yang dikira sahaja, jadilah 14. Gitulah cara ulama-ulama kita menghimpunkan hadis bila mana nampak macam bertembung antara satu sama lain. Sebab tu apa-apa hal kena kembali kepada ulama berkait dengan bidang agama lah. Faham tu? Ya, terus. Hadis nombor 29. Cik ke tak? Nak habiskan. Wa bi qala haddatsana Muhammad ibnu al-Musanna qala haddatsana Abu Dawud anba'ana Syu'batu an Simak bin Harb qala, daripada Sayyidina Simak bin Harb berkata, sami'tu Jabir ibn Samurah, aku mendengar Jabir, Sayyidina Jabir bin Samurah, faqad su'ila an syaibi Rasulillah, sedangkan Sayyidina Jabir ditanya tentang uban Nabi alaihi salatu wassalam. Faqala, maka Sayyidina Jabir menjawab, kana idza dahana ra'sahu lam yura minhu syaibun wa idza lam yadhan ataupun lam yadhun ru'ya minhu. Sayyidina Jabir bin Samurah bila ditanya tentang janggut Nabi, maka beliau menjawab, adalah Nabi bila mana meminyakkan rambutnya maka tidak kelihatan padanya uban. Sebab apa tak kelihatan? Sedangkan uban tu ada. Kerana bila rambut yang putih kena uban, dia macam menyilau begitu.
Jadi silawan itu menutup warna asal uban putih. Gitu. Tapi bila mana Nabi tidak memakai minyak, maka terzahirlah uban pada kepala baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Yallah. Wabi ilai qala haddatsana Muhammad ibnu Umar ibnu al-Walidi al-Kindi al-Kufi. Anba'ana Yahya ibnu Adam an Syarikin an Ubaidillah ibnu Umar an-Nafi'in an Abdullah ibnu Umar. Ni hadis yang kita sebut tadi daripada Abdullah, iaitu anak Sayyidina Umar bin Umar. Qala, telah berkata, innama kana syaibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nahwan min 20 sya'ratan bayda. Adalah sesungguhnya uban Nabi alaihi salatu wassalam lebih kurang 20. Lebih kurang 20 helai. Faham tak? Cara nak himpunkan dengan hadis yang kata 14 tadi, kita telah syarah dan terangkan. Faham tak? Yallah, hadis 41. Wabilai qala haddatsana Abu Quraib Muhammad ibn al-Ala'i. Haddatsana Muawiyah ibn Hisham. Qala an Shaybana an Abi Ishaq an Ikrimah an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala Abu Bakr. Telah berkata Sayyidina Anas daripada Sayyidina Ibnu Abbas telah berkata Abu Bakar Sayyidina Abu telah semula boleh buat daripada Ikrimah daripada Ibnu Abbas telah berkata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ya Rasulullah, wahai pesuruh Allah, qad shibta, telah terzahir pada kamu uban. Atau qad shibta bukan kamu telah tua, telah terzahir pada kamu uban. Jadi ini soalan ni. Sepatutnya orang macam kamu ni, orang smart, orang yang mu'tadil, uban ni tak sepatutnya ada lah. Jadi Sayyidina Abu Bakar macam mempersoal, ada juga uban ni, kamu telah beruban. Maka Nabi pun alaihi salatu wasalam menjawab bersabda, syayyabatni hudun wal waqi'atu wal mursalatu amma yatasaaluna wa idza syamsu kuwirat. Telah mengubankan akan daku oleh surah-surah ni, surah Hud, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mursalat, surah Amma Yatasaalun, surah Idza Syamsu Kuwirat. Dalam hadis Tabrani, surah Al-Haqqah, ada kata tambahan surah Al-Ataka Hadithul Ghashiyah, surah Al-Qari'ah, surah Sa'ala Sa'il, surah Iqtarabatis Sa'ah. Jadi banyak surah-surah yang Nabi sebut, surah-surah itu menjadikan uban tumbuh di kepala aku. Sebab apa? Ataupun sebelum sebab tu kita sebut dulu sedikit tentang ilmu balaghah. Jadi kat sini siapa yang mengubankan rambut Nabi? Adakah surah ataupun Allah Ta'ala? Allah lah. Allah Ta'ala yang mengubankan. Bukan surah tu yang menjadikan uban pada rambut Nabi. Tapi kenapa disebut telah mengubankan akan daku oleh surah Hud, oleh surah Waqi'ah? Ini mimbab disebut al-majaz fil isna' ataupun al-majaz akli, majaz akli. Dia sandar sesuatu pada bukan fa'il yang asal. Boleh? Macam Arab sebut ambatar rabi'ul baqla, telah menumbuhkan oleh musim luruh akan pokok. Jadi yang menumbuhkan bukan musim luruh. Yang menumbuhkan pokok ni Allah. Cuma kita sebut yang menumbuhkan itu musim itu sendiri, kerana musim itu ialah sebab kepada tumbuhnya pokok. Contoh lain kita sebut ambatal ma'ul baqla, telah menumbuhkan oleh air akan pokok. Yang menumbuhkan Allah bukan air, cuma air itu sebab. Sama kat sini pun disebut syayyabatni hudun, telah menuakan aku ataupun telah mengubankan rambut aku oleh surah Hud. Ini mimbabi al-isnad al-majazi ataupun al-majaz al-aqli. Faham tu? Disebabkan surah-surah ni sebab kepada rambut Nabi beruban, maka disandarkan perbuatan tu kepada surah tersebut. Seolah-olah surah itulah yang mengubankan rambut Nabi, bukan Allah Ta'ala. Seolah-olah gitu. Tapi akidah kita Allah Ta'ala lah yang mu'athir fi kulli syai'. Nah. Okey, jadi surah-surah ni punca dan sebab kepada berubannya rambut Nabi. Sebab apa? Dalam surah-surah ini membincangkan tentang hal ehwal orang yang berjaya, orang yang celaka,
hal ehwal tentang hari kiamat dan perkara-perkara yang susah untuk dijaga seperti arahan untuk kita istiqamah pada kebaikan. Maka Nabi bila dengar ayat-ayat begitu yang menyuruh umatnya istiqamah, maka Nabi bimbang. Sebab istiqamah atas jalan kebaikan ni amrun yani sa'ab jiddah, susah sangat-sangat. Susah untuk kita terus istiqamah buat baik. Hatta ustaz sekalipun ada waktu-waktu dia jatuh. Tapi Allah Ta'ala jagalah. Allah Ta'ala tutup aib tersebut. Maka tidak terzahir pada manusia lain. Tapi dosa ada. Setiap orang tu ada dosa. Dia sama ada ustaz ke tak ustaz ke ada. Betul? Jadi Nabi bimbang. Bila ada arahan untuk istiqamah dalam kebaikan, Nabi bimbang umat yang tak boleh buat. Maka atas dasar yang demikianlah, tak, rambut Nabi sampai beruban. Alaihissalam. Ya, cumanya, kenapa tak uban banyak? Kan banyak surah ni. Dan Nabi kerap baca Quran, patut uban tumbuh banyak. Aku lama sebut, disebabkan Nabi ni dada dan hatinya sangat cerah. Cahaya-cahaya keyakinan penuh dalam dada Nabi. Maka ketakutan dan kebimbangan Nabi tu tentang kiamat, tentang hal ehwal Rasulullah SAW, tentang hal ehwal umat Nabi. Adakah umat Nabi mampu mendepani cabaran-cabaran untuk istiqamah dalam ibadat, dalam kebaikan. Perkara-perkara tadi, ketakutan tu tak boleh mengalahkan nur baginda Nabi ataupun kecerahan jiwa Nabi. Sebab tu uban tu hanya tumbuh sedikit. Boleh? Nah. Okey, seterusnya wabillahi qala hadatsana Sufyan ibn Waqi'. Begitu sekali Nabi bimbang kat kita tak? Wassalamualaikum. Wabillahi qala hadatsana Sufyan ibn Waqi' qala hadatsana Muhammad ibn Bishr an Ali ibn Salih an Abi Ishaq an Abi Juhaifah qalu ya Rasulullah. Daripada Abi Juhaifah telah berkata, mereka sahabat telah bertanya, ya Rasulullah, naraka qad shibta. Kami melihat, ini sahabat yang ramai berkata, kami melihat kamu telah tumbuh uban. Qal qad syayyabatni Hudun wa akhawatuha. Nabi menjawab, telah mengubankan aku oleh surah Hud dan adik-beradik surah Hud, iaitu yang telah disebutkan sebelum ni lah. Surah Al-Waqi'ah, Mursalat, Amma Yatasa'alun dan sebagainya. Wabillahi qala hadatsana Ali ibn Hujr qala hadatsana Syu'aib ibn Safwan an Abdul Malik ibn Umair an Iyadi ibn Laqit al-Ajli an Abi Rimsata at-Taimi ataupun Taimi ar-Ribabi qala, daripada Abi Rimsah at-Taimi berkata, ataitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ma'i ibnun li. Aku mendatangi Nabi. Aku jumpa Nabi dan bersama-sama dengan aku anak aku. Aku kata Abu Rimsah. Aku datang jumpa Nabi, aku bawa sekali anak aku. Qala fa urituhu. Maka Abu Rimsah berkata, fa urituhu. Fa urituhu ni dia ada dua syarahan kat bawah tu. Yang pertama ialah orang keliling tu memperkenalkan kepada aku mana Nabi. Maka faqultu lamma ra'aitu, aku berkata bila aku tengok individu yang ditunjukkan oleh hadirin yang ada kat situ itulah Nabi, maka aku sebut hadza Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, ini Nabi. Mukanya tidak menunjukkan dia itu bukan Nabi. Mukanya muka yang jujur alaihi salatu wasallam. Maka ini Nabi. Itu satu. Ada kata faurituhu, aku memperlihatkan kepada anakku, ini Nabi. Kata Abu Rimsah, aku memperlihatkan kepada anak aku, ini Nabi. Maka aku pun berkata kepada anak aku, hadza Nabiullah, ini Nabi. Ini Nabi Allah. Jadi fa'uritu tu dan faqultu lamma ra'aitu tu dua syarahan sebagaimana saya telah terangkan. Wa alaihi saubani akhdaran. Dan ketika itu waw itu wawul hal. Dan dalam hal keadaan Nabi di atasnya ada dua pakaian yang hijau. Dua pakaian hijau kat sini maknanya izar dan juga ridak. Izar ni bahagian atas lah. Ridak pakaian pakai baju tu bahagian atas. Ridak, izar bahagian bawah. Kain. Tak. Jadi dua-dua tu sepasang tu warna hijau. Dan hijau-hijau ni pakaian ahli syurga lah. Sebagaimana disebut dalam Quran, wa yalbasuna thiyaban khudra. Ya betul. Wa lahu
sya'run. Dan waqad alahu syai'. Dan bagi Nabi ketika itu ada rambut yang telah ditumbuhi oleh warna putih. Uban lah. Sya'run sini ditanwinkan. Sya'run. Sya'run. Itu menunjukkan ke atas sedikit. Jadi tanwin kadang-kadang datang untuk menunjukkan ke atas sedikit. Jadi rambut Nabi yang warna putih sikit. Wa syaibuhu ahmar. Dan uban Nabi tu warna merah. Warna merah. Faham tu? Okey, apa makna uban Nabi warna merah? Ada dua. Kalau kita katakan Nabi ni memang pernah berinai, maka jelas. Asal putih kemudian diinaikan jadi merah. Kalau kita katakan Nabi tak pernah berinai, maka maksud merah kat sini ialah rambut. Kebiasaannya rambut bila dia nak hampir kepada putih, dia akan lalu warna merah dulu. Kemerah-merahan gitulah. Jadi ketika itu dilihat oleh Abu Rimzah, warna merah maknanya rambut Nabi hampir nak jadi putih dah. Tapi adakah sebab inai tak? Betul, cara terang tu ada dua. Kalau kita sebut Nabi memang pernah berinai, mudahlah nak syarahnya. Memang asalnya putih diinaikan jadi merah. Kalau kita katakan Nabi tak pernah berinai, maka maksud putih kat sini ialah maksud merah kat sini bukan merah sebab inai tak, tapi ada kebiasaan rambut ni bila dia nak pergi kepada putih, nak berubah jadi putih, dia akan lalu warna merah dulu. Walaupun merah tu tak berapa terang lah. Jadi dilihat oleh Abu Rimzah ketika itu dengan warna merah kemerahan. Nah. Wabi qala hadatsana Ahmad ibn Mani' qala hadatsana Surayj ibn An-Nu'man qala hadatsana Hamad ibn Salamah an Simak ibn Harb qala daripada Sayyidina Simak bin Harb berkata, qila li Jabir ibn Samurah, dikatakan kepada Sayyidina Jabir bin Samurah. Ada orang tanyalah kepada Sayyidina Jabir, akana fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syaibun, adakah pada rambut Nabi ataupun kepala Nabi uban? Qala, maka Sayyidina Jabir berjawab, lam yakun fi ra'si Rasulillah syaibun illa sya'aratun fi mafriqihi. Tidak ada pada kepala Nabi uban melainkan sedikit. Sya'aratun, tadwi itu pun nak menunjukkan sedikit. Sedikit rambut yang warna putih pada mafraq. Mafraq ni duduk tengah ni. Tempat kita belah rambut tu kan. Tengah ni. Ada sedikit putih. Uban kat situ. Dia adik. Dia sikit adik. Faham tu? Jadi tadi sebut uban Nabi ada dekat Sedrai. Kat sini sebut pula hadis. Yang seterusnya ada uban sikit dekat apa? Tempat belahan tengah ni. Ada juga dalam syarah sebut uban Nabi, aslinya hadis Bukhari, ada kat sini. Anfaqah ni. Tahu anfaqah ni, anfaqah bulu sini. Di janggut ni. Anfaqah. Lepas tu kat lihiyah pun ada. Itu sebahagian tempat, itu tempat-tempat yang Nabi keluar uban, mana kat situ ada uban. Idza dahana warahun nadhunu, bila mana Nabi memakai minyak. Adik, kakak, diam sikit diam sikit nak habis kan. Itu bising, bunyi bising tak? Idza dahana warahun nadhunu, bila mana Nabi berminyak, warahunna, mana akhfahunna. Mana minyak akan menutup uban tadi. Mana tidak kelihatan uban lah bila mana Nabi pakai minyak rambut. Betul? Okey, kat bawah tu, yang terakhir lah. Yukrahu natfu asy-syayb. Makruh kita cabut uban di sisi kebanyakan ulama. Kerana ada hadis yang marfu' menyebut la tantifu. Betul. La tantifu asy-syayba. Jangan cabut uban. Fa innahu nurul muslim, kerana itu cahaya bagi orang Islam. Dan mereka hadis ini dinilai sebagai hasan. Boleh? Jadi kalau ada uban biarkan. Sebagai pengingatlah kita ni nak bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Tua dah. Itu. Selesai kat situ. Alhamdulillah 3 tajuk hari ni dalam masa sejam. InsyaAllah nanti kita akan baca pula tajuk
Yang keenam iaitu bab ma jaa fi khidabi Rasulillah, bab pada membicarakan tentang inai. Nabi inai rambut. Bagi ulama yang mengisbatkan Nabi inai lah. InsyaAllah itu kita akan baca hadis-hadis ni. Kemudian bab pada celak. Kemudian bab pada pakaian Nabi. Jadi untuk akan datang ni pun kita cuba baca 3 tajuk. Tapi bab pakaian ni gaya macam panjang. Tak apalah, pakaian tu kita baca separuh, tak apa. InsyaAllah. Kita tak nak terlalu lama lah baca. Dalam 20 majlis begitu, InsyaAllah selesai, InsyaAllah. Khatam kitab ni. Cukup sekadar tu insyaAllah. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak sudi dengar. InsyaAllah kita bertemu lagi pada sesi akan datang. Sebelum tu, kelas saya ni, minggu pertama, kedua, ketiga, hari Selasa. Boleh? Minggu keempat hari Isnin. Minggu keempat hari Isnin. Boleh? Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barakallahu fikum.